Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Raudah binti Muhammad Khalid dari kelas 4 Yasir akan membentangkan tajuk kewajipan menyelidiki berita yang diterima. Daripada surah Al-Hujurat ayat 6, kita perlulah memeriksa suatu berita dengan teliti sebelum menyebarkannya agar tidak ditimpa suatu musibah. Antara tuntutan hukum daripada ayat 6 adalah agar umat Islam mempunyai sikap peka terhadap mesej yang disampaikan. Maksudnya, bila kita menyelidiki berita sebelum menyebarkannya, kita dapat faham mesej tu. Lepas tu, kita dapat mengelakkan fitnah. Sebab nuzul ayat, menurut Ibn Abbas, Al-Walid bin Uqbah dilantik untuk memungut zakat daripada Bani Mustalaq. Tapi dulu diorang ada sejarah peperangan. Jadi, bila dia sampai dekat perkampungan Bani Mustalaq ni, dia disambut secara beramai-ramai. Dia pun ingatkan diorang ni nak serang Al-Walid. Tapi sebenarnya diorang nak menyerahkan zakat. Jadi Al-Walid pun pulang ke Madinah. Lepas tu dia bagi tahu perkara ni kepada Rasulullah. Rasulullah pun marah lalu mengirim bala tentera. Lepas tu tampillah wakil daripada Bani Mustalaq menerangkan perkara yang sebenar. Maka turunlah ayat ini. Kaedah istinbat hukum pula, ulama mengistinbatkan hukum melalui lafaz fatabayyanu. Lafaz ni adalah fi'il amar yang membawa maksud perintah. Setiap perintah adalah wajib, maka wajiblah kita untuk menyelidiki berita sebelum menyebarkannya. Seterusnya, maksud tabayyun. Tabayyun bermaksud meneliti, menyelidik dan memilih suatu berita dan tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu. Orang fasik pula bermaksud orang yang melakukan kemaksiatan, meninggalkan perintah Allah dan menyimpang dari jalan yang benar. Tadi kan dah tahu maksud orang fasik. So ini antara ciri-cirinya. Contohnya melakukan dosa-dosa besar, lepas tu suka mengambil harta orang lain. Maksudnya bila dia buat dosa-dosa besar ni, dia selalu buat maksiat lah. So sebab tu dia dipanggil orang fasik. Lepas tu bila dia suka ambil harta orang lain, dia suka memfitnah, mengambil hak orang lain. So sebab tu dia dipanggil orang fasik. Okey, kepentingan tabayyun pula, kita dapat mendidik umat Islam lebih berwaspada dengan info-info palsu. Contohnya kalau ada scammer ke, tiba-tiba hantar berita kat kita, tiba-tiba minta duit. So bila kita siasat benda tu dulu, kita taklah kena tipu kan. So itulah maksudnya. Seterusnya, tindakan yang sesuai untuk diamalkan untuk mengamalkan tabayyun ni dalam kehidupan kita adalah berhati-hati menerima berita daripada orang fasik. Sebab kita tak boleh percaya semua orang tu. Mungkin dia benci kepada kita. Mungkin dia tak suka Islam. Lepas tu tiba-tiba dia bagi berita kat kita. Lepas tu kita percaya bulat-bulat. So nanti bila kita percaya bulat-bulat, dia pun dapat tipu kita. Itulah yang dia nak. Dia dapat tipu kita. Lepas tu dia dapat porak-porandakan keamanan kita. Macam tu lah. Kesimpulannya, kita perlulah mengamalkan tabayyun. Iaitu menyelidiki berita sebelum menyebarkannya agar tidak ditimpa suatu musibah. Sekian, terima kasih.